Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembentangan seterusnya adalah dari kumpulan kami adalah tajuk analisis perbandingan produk disclosure sheet PDF Bank Rakyat Islamik versus MBSB Bank konvensional. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Rafizi bin Zainuddin 283782, Muhammad Awan Nazmi bin Abdul Aziz 283797 dan saya Siti Nurfaizah Hanim binti Othman 276783. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih untuk hadir hari ini. So, yang ini berdasarkan keadaan untuk sistem kewangan Islam. Yang ini untuk kita buat presentation saja. Okey, so isu ni kita nak buat untuk produk Islamik dan konvensional. PG decide kita ambil antara bank rakyat dengan IDSB lah. Okey, yang untuk pengenalan siapa nak buat? Okay, dia isi. Okeylah, saya akan ambil yang untuk pengenalan lah. Okay, so pengenalan kita bagi dekat admin. Yang perbezaan antara produk Islamik dan konvensional tu? Saya ambil yang bahagian perbezaan antara produk Islamik dan konvensional. So yang isu kewangan Islam berkaitan PDS, siapa boleh buat? Okeylah, isu saya ambil juga. Okey, alright, terima Isu kasih yang ni. ketiga, isu kewangan Islam perbankan. Okey. Saya akan ambil lah. Alright. So yang untuk remove metodologi tu Siti ambil lah, sebab yang atas muka nak ambil kan. Yang untuk perbincangan dan kesimpulan, ada tak siapa nak ambil? Kalau tak ada, PJ ambil lah yang ni. Okey. Ji, kalau semua dah ambil, saya macam kurang kerja ni. Dia kata kalau saya compile dia boleh? Okey juga kalau macam tu, mudahkan semua orang kan. So, okey. Antara bila boleh siap? Esok insyaAllah boleh siap tak? Boleh. So, besok insyaAllah boleh. Okey. So, apa-apa hal kita WhatsApp, kita lagu WhatsApp kita lah macam mana nak selesaikan ni. Kalau ada masalah, roger je kat situ. So, insyaAllah kita try bantu antara kita lah Okay, so meeting kita kita chat kat sini. Apa-apa hal nanti kita roger dalam bentuk WhatsApp. Okay, all the best gang. Assalamualaikum. Okay, boleh. Alright. Okay, bagi pengenalan adalah menerangkan ringkas tentang PDF, Product Disclosure Sheet. Dokumen rasmi yang menjelaskan ciri-ciri utama produk kewangan, kadar, tempoh, kos dan risiko kepada pelanggan. Okay, untuk memberi maklumat yang jelas, ringkas dan telus kepada pelanggan sebelum membuat keputusan, menjelaskan kadar keuntungan atau faedah, tempoh kontrak, kos tambahan, hak dan tanggungjawab pelanggan serta risiko yang mungkin ditanggung. Membantu pelanggan membandingkan produk antara bank bagi membuat pilihan yang lebih bijak. Objektif pembentangan adalah membandingkan PDF Bank Rakyat Islamik dengan MBSB Bank konvensional. Fokus kepada struktur kontrak, prinsip pembayaran, kadar dan bentuk maklumat yang disampaikan kepada pelanggan. Mengenal pasti isu syariah dan ketelusan maklumat dalam PDS. Menilai sejauh mana PDF mematuhi prinsip syariah dari aspek akad, keadilan, maklumat dan larangan riba gahar serta maisir. Mengesan kekurangan dalam aspek bahasa, penjelasan, kontrak dan kefahaman awam. Mencadangkan penambahbaikan bagi meningkatkan kefahaman pelanggan, menyediakan cadangan bagi menambah baik reka bentuk dan kandungan PDS, termasuk penggunaan bahasa mudah, infografik dan rujukan akad syariah yang jelas. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Awan Nazmi bin Abdul Aziz bernombor matrik 283797 akan membentangkan topik perbezaan antara produk Islamik dan juga produk konvensional berdasarkan Product Disclosure Sheet atau PDS antara Bank Rakyat Islamik dan juga MBSB konvensional. Yang pertama adalah aspek umum. Secara asasnya,
produk Islamik berasaskan prinsip syariah, manakala produk konvensional berasaskan undang-undang sivil. Kita ambil contoh, Bank Rakyat menawarkan pembiayaan peribadi iTawarruk yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. Sementara itu, MBSB menawarkan personal loan konvensional yang dikawal selia oleh undang-undang pinjaman biasa di bawah Akta Perbankan dan Institusi Kewangan iaitu BAFIA. Yang kedua, sumber hukum. Produk Islamik berpandukan kepada hukum syariah. Setiap transaksi mesti bebas daripada unsur riba ataupun faedah, gharar ataupun ketidaktentuan dan juga maisir iaitu perjudian. Sebaliknya, sistem konvensional berasaskan undang-undang kontrak sivil di mana faedah dibenarkan. Kita ambil contoh dalam Islamik, keuntungan datang daripada akad jual beli komoditi bukan dari faedah. Manakala dalam konvensional, faedah iaitu contoh 6% setahun dikenakan atas jumlah pinjaman. Yang ketiga adalah kontrak. Dalam produk Islamik, Bank Rakyat menggunakan kontrak tawarruk iaitu pelanggan membeli komoditi daripada bank kemudian menjual semula komoditi itu kepada pihak ketiga untuk mendapatkan tunai. Keuntungan bank datang daripada harga jualan yang lebih tinggi. Manakala produk konvensional menggunakan loan agreement di mana pelanggan meminjam wang dan membayar balik dengan faedah yang tertentu. Kita ambil contoh Islamik Tawarruk. Bank jual komoditi bernilai RM10,000 kepada pelanggan pada harga RM12,000 dibayar ansuran selama 5 tahun. Manakala konvensional pula, pelanggan pinjam RM10,000 dan perlu bayar balik RM12,000 kerana kadar faedah tahunan. Yang keempat adalah kadar keuntungan atau faedah. Dalam pembiayaan Islamik, kadar keuntungan adalah tetap ataupun fixed profit rate sepanjang tempoh pembiayaan. Ini memberikan kestabilan dan ketenangan kepada pelanggan. Manakala dalam sistem konvensional, kadar faedah adalah berubah-ubah ataupun floating interest rate mengikut kadar pasaran seperti base lending rate atau BLR atau base rate atau BR. Kita ambil contoh dalam Islamik, Bank Rakyat menetapkan kadar keuntungan tetap 6% setahun. Walaupun kadar pasaran naik, pelanggan tetap bayar sama. Manakala konvensional pula, MBSB menetapkan kadar 5% ditambah pula dengan BLR, kadar boleh berubah. Jika BLR naik, bayaran bulanan pelanggan juga meningkat. Yang kelima, pemilikan aset. Dalam produk Islamik, mesti ada aset sebenar sebagai asas transaksi. Contohnya, bank akan menggunakan komoditi seperti minyak sawit mentah atau CPO sebagai aset untuk jual beli. Dalam sistem konvensional, tiada aset sebenar, hanya pemberian wang tunai. Contoh Islamik, transaksi berlaku melalui jual beli komoditi bernilai RM10,000. Manakala konvensional, bank terus memberi wang tunai RM10,000 kepada pelanggan tanpa sebarang transaksi jual beli. Yang keenam adalah dokumentasi. Produk Islamik mempunyai beberapa dokumen akad syariah seperti akad jual beli, wakalah atau pewakil dan tawarruk. Dokumen ini mengesahkan urus niaga patuh syariah. Sebaliknya, produk konvensional hanya menggunakan satu, iaitu loan agreement biasa. Kita ambil contoh Islamik. Pelanggan tanda tangan dokumen akad tawarruk yang menjelaskan proses jual beli komoditi. Manakala konvensional, pelanggan hanya tanda tangan perjanjian pinjaman dengan kadar faedah. Yang ketujuh, risiko pelanggan produk Islamik bebas daripada riba. Kadar keuntungannya tetap dan telus, jadi pelanggan tahu jumlah sebenar yang perlu dibayar. Manakala dalam produk konvensional, pelanggan terdedah kepada riba dan bayaran boleh berubah jika kadar faedah meningkat. Kita ambil contoh Islamik. Bayaran bulanan RM300 kekal selama 5 tahun. Tetapi kalau konvensional, bayaran mula je dah RM280. Tetapi boleh naik kepada RM320 jika kadar faedah naik. Yang ke-8 ataupun yang terakhir, perlindungan pelanggan. Dalam sistem Islamik, pelanggan dilindungi di bawah prinsip keadilan dan keterusan syariah. Semua terma dijelaskan dengan jelas dan tanpa unsur penindasan. Dalam sistem konvensional, perlindungan hanya bergantung kepada kontrak sivil,
tanpa penilaian halal atau haram. Contoh, Islamik sekiranya pelanggan lewat bayar. Charge dikenakan hanya sekadar kos sebenar ataupun ta'wid, bukan faedah tambahan. Manakala konvensional, charge lewat bayar dikenakan dalam bentuk faedah berganda ataupun compounding interest. Kesimpulannya, produk Islamik menekankan keadilan, ketelusan dan bebas riba serta menggunakan asas jual beli sebenar. Manakala produk konvensional pula menumpukan keuntungan melalui sistem faedah yang berubah-ubah. Sebagai pengguna Muslim, kita digalakkan memilih produk Islamik kerana ia bukan sahaja sah dari segi undang-undang tetapi juga mematuhi prinsip syariah dan memberi ketenangan rohani serta kejelasan kontrak. Sekian, terima kasih. Ketiga adalah isu kewangan Islam berkaitan PDF. Kekurangan dalam PDF Islamik iaitu bank rakyat adalah maklumat akad, contohnya tawaruk, tidak dijelaskan dengan bahasa mudah. Pelanggan tidak faham proses sebenar jual beli komoditi. Terma syariah terlalu teknikal, contoh wakalah, mudarabah, bai al-inah tanpa penerangan praktikal. Kurang maklumat tentang risiko kelewatan bayaran, takwid syaramah. Pandangan Islam adalah Islam menekankan prinsip ketelusan, transparansi dan keadilan dalam angkat. Pelanggan mesti memahami kontrak sepenuhnya, prinsip gahar, ketidakpastian dilarang. Maka PDF perlu disediakan dalam bahasa yang jelas dan mudah difahami awam. Contoh isu nyata adalah ada pelanggan menyatakan produk tawaruk sama seperti pinjaman tunai. Biasa sebab tidak memahami struktur jual beli komuniti. Ini menyebabkan salah tanggapan terhadap bank Islam. Cuma tukar nama padahal struktur sebenar berbeza. Baik, seterusnya kita akan melihat metodologi, formula dan konsep yang digunakan dalam PDS, iaitu bagaimana bank mengira jumlah pembiayaan, kadar keuntungan serta bayaran bulanan bagi kedua-dua produk, bank rakyat Islamik dan MBSB konvensional. Produk pembiayaan peribadi bank rakyat berdasarkan konsep tawaruk, iaitu transaksi jual beli komoditi secara berturutan bagi tujuan mendapatkan tunai secara patuh syariah. Dalam struktur ini, bank membeli komoditi daripada pihak ketiga dan menjualnya kepada pelanggan pada harga jualan termasuk keuntungan. Pelanggan kemudian melantik bank untuk menjual semula komoditi tersebut bagi mendapatkan wang tunai. Contoh pengiraan berdasarkan maklumat dalam PDS bank rakyat adalah seperti berikut. Harga pembiayaan adalah RM300,000, harga jualan termasuk keuntungan RM390,000, tempoh pembiayaan 10 tahun, bayaran bulanan tetap RM3,250, margin keuntungan ditetapkan di awal kontrak dan kekal sepanjang tempoh. Formula asas yang digunakan ialah harga jualan bersamaan harga kos plus harga kos kali dengan kadar keuntungan kali dengan tempoh. Melalui formula ini, kadar keuntungan telah ditetapkan di awal akad, menjadikan bayaran bulanan tetap dan tidak berubah sepanjang tempoh pembiayaan. Ini menepati prinsip kepastian dan dalam syariah dan mengelakkan unsur gharar. Selain itu, pelanggan mengetahui jumlah sebenar yang perlu dibayar sejak awal kontrak, menjadikan transaksi ini lebih telus dan adil. Untuk bagi pihak MBSB pula, pinjaman peribadi yang ditawarkan adalah berdasarkan konsep konvensional di mana pelanggan meminjam wang daripada bank dan perlu membayar semula beserta faedah. Jumlah pinjaman RM300,000, kadar faedah 6.5% tahun. Berubah mengikut base lending rate. Tempoh pembiayaan adalah 10 tahun. Bayaran bulanan tidak tetap bergantung kepada perubahan kadar faedah semasa. Formula asas yang digunakan ialah faedah tahunan bersamaan dengan prinsipal kali dengan kadar faedah. Dalam sistem ini, kadar faedah boleh naik atau turun mengikut pasaran, menyebabkan bayaran bulanan pelanggan berubah-ubah. Ini membawa kepada risiko kadar faedah, interest rate risk yang boleh membebankan pelanggan apabila kadar pasaran meningkat. Dari sudut syariah, struktur ini juga mengandungi unsur riba kerana keuntungan diperoleh melalui pinjaman wang dan bukannya jual beli sebenar. Penilaian terhadap tahap ketelusan produk disclosure sheet PDS adalah penting bagi memastikan pelanggan memahami sepenuhnya terma dan syarat produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak bank.
Dalam konteks ini, kumpulan kami menilai dua PDS iaitu PDS Bank Rakyat Islamik dan MBSB konvensional bagi melihat sejauh mana maklumat yang disampaikan jelas, mudah difahami serta membantu pelanggan membuat keputusan kewangan dengan yakin. Secara umum, PDS yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat mengandungi maklumat yang lengkap dan mematuhi kehendak syariah. Dokumen ini menerangkan struktur akad, kadar keuntungan tetap, jumlah harga jualan serta tanggungjawab pelanggan sepanjang tempoh pembiayaan. Walau bagaimanapun, secara penerangan yang digunakan agak teknikal dan syarat dengan istilah syariah seperti tawaruk, wakalah dan murabahah. Bagi pelanggan awam yang tidak mempunyai latar belakang kewangan Islam, istilah ini boleh menyebabkan kekeliruan dan mengurangkan kefahaman terhadap maksud sebenar akad tersebut. Oleh itu, walaupun kandungan PDS Bank Rakyat telus dan lengkap, bahasanya masih perlu dipermudahkan agar lebih mesra pengguna. Dari segi penjelasan kadar dan risiko, PDS Bank Rakyat menjelaskan bahawa kadar keuntungan adalah tetap dan tidak berubah sepanjang tempoh pembiayaan. Ini memberikan kepastian kepada pelanggan serta menggambarkan kelebihan prinsip syariah yang menolak unsur ketidakpastian. Berbeza dengan itu, PDS bagi MBSB konvensional menjelaskan bahawa kadar faedah boleh berubah-ubah mengikut kadar asas pinjaman, base lending rate. Walaupun perkara ini dinyatakan dengan jelas, ia membawa risiko kepada pelanggan sekiranya kadar pasaran meningkat, menyebabkan bayaran bulanan juga bertambah. Walau bagaimanapun, bahasa yang digunakan dalam PDS MBSB lebih mudah difahami kerana ia menggunakan istilah umum dan tidak terlalu teknikal. Perbandingan antara kedua-dua PDS adalah dirumuskan seperti PDS Bank Rakyat mempunyai kekuatan dari segi ketelusan dan pematuhan syariah, tetapi kelemahan dari segi kejelasan bahasa dan penyampaian maklumat kepada pelanggan. Sebaliknya, PDS MBSB lebih mudah difahami oleh pelanggan awam, namun kurang menekankan aspek keadilan dan ketelusan sebenar kerana asasnya masih berteraskan konsep faedah yang tidak patuh syariah. Hasil analisis terhadap kedua-dua produk disclosure sheet bagi produk pembiayaan peribadi Bank Rakyat Islamik tawaruk dan MBSB konvensional menunjukkan perbezaan yang ketara dari segi struktur, pendekatan dan prinsip yang mendasari setiap produk kewangan tersebut. Secara keseluruhannya, PDS Bank Rakyat didapati lebih patuh syariah dan telus dari sudut struktur kontrak. Ia berasaskan prinsip jual beli sebenar melalui konsep tawaruk, di mana transaksi dilakukan bagi tujuan mendapatkan tunai secara halal. Struktur ini memastikan tiada unsur riba, gharar dan automatisir dalam urusan pembiayaan. Selain itu, kadar keuntungan ditetapkan pada awal kontrak dan kekal sepanjang tempoh pembiayaan, sekaligus memberikan kepastian kepada pelanggan. Aspek ini mencerminkan prinsip keadilan dan ketelusan yang dituntut dalam kewangan Islam. Namun begitu, kelemahan utama yang dapat dilihat dalam PDS Bank Rakyat ialah aspek kefahaman pelanggan terhadap kandungan dokumen tersebut. Walaupun lengkap dan terperinci, bahasa yang digunakan terlalu teknikal dan banyak mengandungi istilah syariah seperti murabahah, wakalah dan tawaruk tanpa penerangan yang mudah difahami. Hal ini menyebabkan sesetengah pelanggan kurang memahami proses sebenar yang berlaku di sebalik pembiayaan Islamik tersebut. Akibatnya, wujud anggapan bahawa pembiayaan Islam sama sahaja dengan pinjaman konvensional, hanya berbeza dari segi nama. Sebaliknya, PDS bagi MBSB konvensional lebih mudah difahami oleh pelanggan awam. Bahasa yang digunakan ringkas dan terus kepada maklumat utama seperti kadar faedah, tempoh pembiayaan dan jumlah ansuran bulanan. Namun dari sudut prinsip, produk ini jelas mengandungi unsur riba kerana keuntungan diperoleh melalui cas faedah ke atas pinjaman wang. Selain itu, kadar faedah yang berubah-ubah mengikut pasaran mewujudkan risiko ketidakpastian kepada pelanggan, sekaligus bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan kestabilan dan keadilan dalam urusan muamalat. Melalui pemerhatian ini, dapat disimpulkan bahawa produk Islamik lebih unggul dari segi struktur dan keadilan syariah, manakala produk konvensional lebih kuat dari segi kefahaman pelanggan. Justru penambahbaikan utama yang dicadangkan ialah supaya bank Islam seperti Bank Rakyat memperkemas cara penyampaian maklumat dalam PDS dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah disertai contoh pengiraan sebenar dan infografik bagi membantu pemahaman pelanggan. Selain itu, pengawal pemasaran dan perunding kewangan Islam juga perlu diberi latihan komunikasi produk Islamik agar dapat menerangkan konsep syariah dengan mudah yang mudah difahami tanpa menjejaskan ketepatan makna akad. Dengan langkah ini, institusi kewangan Islam bukan sahaja dapat mengekalkan kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memperkukuh imejnya sebagai sistem kewangan yang telus, adil dan beretika.